Ush, ramainya mat-mat Yahud ni menang Nobel Prize. Mat-mat Yahud seluruh dunia ni diorang lebih kurang 0.2% je daripada populasi dunia, tapi diorang menang 189 anugerah Nobel. Ush, banyaknya. Macam mana pula dengan orang Islam? Orang Islam 25%, 1/4 daripada populasi dunia, tapi yang menang anugerah Nobel orang Islam, biar betul 4 orang je. Tu macam mana cerita? Assalamualaikum. Jadi nampaknya ada satu diagram, ada satu graf lah yang diviralkan baru-baru ini. Nampaknya untuk bagi satu komentar lah, untuk bagi satu ulasan berkenaan dengan konflik yang tengah berlaku sekarang, di mana dibandingkanlah antara orang-orang Islam dengan puak-puak mat-mat Yahud. Korang faham kan aku tengah rujuk pada apa ni? YouTube Zuckerberg jangan block video ni. Di mana dibuatlah satu graf, iaitu pemenang-pemenang anugerah Nobel dalam fizik, dalam medicine, dalam kimia dan ekonomi dibandingkan antara orang Islam dengan orang mat-mat Yahud. Dan dia punya perbezaannya sangat-sangat ketara lah. Dia tunjuk kat sini bahawa mat-mat Yahud ni diorang populasi yang sangat-sangat kecil dalam dunia, tapi diorang menang lebih kurangnya majoriti sangat-sangat besar kuantiti pemenang Nobel Prize. Nobel Prize ni korang tahu kan, iaitu anugerah dalam sains yang paling tertinggi. Kalau korang buat sains, anugerah yang paling ultimate yang korang boleh dapat adalah Nobel Prize. Sedangkan orang Islam ni pula lebih kurang 2 bilion orang, 1/4 daripada populasi dunia, tapi yang menang anugerah Nobel Prize ini hanyalah 4 orang. Dan daripada 4 orang ni pun ada beberapa kes yang sebenarnya kau tak kata macam orang tu orang Islam pun. Tak apalah, tu cerita lain. Jadi kenapa diagram ni diviralkan? Tak lain tak bukan nak tunjukkan elemen racism lah. Saya pasti yang buat diagram ini bukan komiti Nobel Prize ke apa ke, ataupun mana-mana badan-badan kajian yang ada reputasi lah. Tapi mungkin yang buat ni adalah macam golongan right wing, golongan berhaluan kanan, mungkin orang Amerika ke yang nak tunjukkan racism dekat situ. Di mana diorang nak kata antara dua golongan ni, korang nak sokong yang mana? Golongan yang macam tak ada tamadun, tak ada peradaban, ke golongan yang sangat-sangat kecil tapi diorang bijak, diorang bertamadun, diorang ada peradaban yang hebat dan diorang menyumbang banyak kepada dunia? Korang nak sokong yang mana? Antara dua-dua ni, pilih. Lebih kurang macam ni lah kot yang diorang cuba nak tunjukkan daripada konflik ni. Jadi di sini dalam video ni kita nak komen pasal diagram ini. Okey, dan kita senang sangat sebenarnya, sangat-sangat senang untuk kalau kita berdebat lah dan tiba-tiba orang bawa keluar diagram ini. Kalau orang yang bawa keluar diagram ini dia nak tunjuk bahawa orang Islam ni ataupun agama Islam adalah agama yang mundur, tak bertamadun dan sebagainya, dan dia kata bahawa orang Islam ni tak bijak lah, apalah. Kalau orang yang bawa keluar hujah diagram ni adalah orang white, orang kulit putih, dan terutama sekali dari Amerika, automatik korang boleh pangkah terus hujah ni dengan korang tanya satu soalan senang. Korang tanya balik dekat dia, okey, kalau macam tu, berapa ramai blacks, berapa ramai orang African American, orang kulit hitam ataupun orang Afrika yang menang Nobel Prize? Korang tanya balik kat dia. Lepas tu kalau dia dah bagi tahu nombor tu, korang tanya, kenapa macam tu? Jadi wahai Mat Minah Saleh, apa kesimpulan dia? Apa kesimpulan daripada jumlah Nobel Prize dalam kalangan black? So cuba kau terangkan. Memang diorang takkan nak terangkan sebab takut kena cancel. Diorang boleh racist dengan orang Islam, tapi diorang tak boleh racist langsung dengan orang black kalau tak nak kena cancel. Dan ada satu video lah yang saya nak tunjuk kepada anda yang lebih kurang sama. Dia punya
hujah dia punya situasi dia, debat yang berlaku antara orang Islam dengan orang atheist white kulit putih Amerika. I found 10 different lists from different sources, each claiming to be the top 10 best countries in the world to live in for 2022. I compared all 10 lists and I then made my own top 10 from them, from the ones that come up again and again. For example, Switzerland, Sweden, Canada, followed by Germany, Australia and Denmark, Norway, Finland, Japan, New Zealand, the UK and USA. Every one of the top 10 best societies in the world is considered secular, but not one Muslim country ever made it to anyone's top 10. Mat Saleh Etis ni dia cakap lah, top 10 negara-negara yang terbaik dunia, tak ada negara Islam pun. Nak kata apa maksudnya Islam ni punca kepada kemunduran, punca kepada ekonomi yang tak bagus lah, apalah. So we could say, based on your list, that black and Hispanic societies are inferior. No. That's the list. Your list didn't have any Hispanic countries. It didn't have any black countries. I think it actually did. But Which one? I'd have to go back over the whole thing. Terkulat-kulat Mat Saleh tu nak jawab supaya tak kena cancel lah. Dia tarik balik. Jadi itulah kryptonite yang terbesar sekarang ni lah untuk Mat Saleh racist ni. Tapi pada masa yang sama sebenarnya kita boleh bagi hujah yang mungkin lebih akademik sikit lah. Yang pertama sekali adalah diagram ini adalah sangat-sangat bermasalah. Benda kau nak kata bahawa fakta ni salah ke? Bukan 4 orang je orang Islam yang menang anugerah Nobel Prize ke? Kau nak kata macam tu? Tak, saya tak cakap macam tu. Ya, walaupun kita anggap bahawa ini adalah satu graf fakta, kita tak boleh nak lawan fakta. Tapi ketahuilah bahawa antara penipu yang paling besar dalam dunia, kita ada 3 jenis penipuan lah, iaitu penipuan terkutuk dan statistik. Dan graf-graf ini adalah sumber kepada penipuan ataupun misleading lah yang terbesar dunia. Boleh tonton dalam video ajar sebelum ini. Iaitu pertama sekali, kalau kita nak buat kesimpulan apa-apa pasal satu etnik, pasal satu kumpulan, kita tanya, kenapa bermula dengan tahun 1901? Sains tak bermula pada ketika Alfred Nobel dah nak mati dah, lalu dia keluarkan pusaka untuk dia bagi anugerah bernama Nobel, anugerah yang disandarkan kepada dia sebab dia ni orang kaya. Jadi dia pusaka dia yang terakhir adalah untuk bagi anugerah kepada saintis-saintis yang terhebat zaman tu. Sains tak bermula pada waktu kematian Alfred Nobel ni. Sains bermula lama dah, dan Islam tak bermula pada kematian Alfred Nobel. Inilah penipuan dan bias yang sangat-sangat besar yang tersirat setiap kali diagram macam ini ditunjukkan, sebab dia membuang, dia anggap macam tak wujud sejarah Islam selama dekat berapa 1200 tahun sebelum daripada diagram itu, sebelum daripada adanya anugerah Nobel pun lagi. Jadi apa jadi kalau kita panjangkan diagram itu lagi 1000 tahun? Apa yang kita akan jumpa? Martin Kramer, iaitu seorang sarjana Yahudi sendiri, dia kata, kalau adalah anugerah Nobel ini pada tahun 1000 selepas Masihi, maka kita akan dapati tak ada pemenang lain. Kita akan dapati nama-nama orang yang menang anugerah Nobel itu eksklusif hanyalah nama-nama orang Islam. Had there been Nobel Prizes in year 1000, they would have gone almost exclusively to Muslims. Kata Martin Kramer, bukan kata pakcik-pakcik syekh-syekh mana-mana dekat masjid-masjid ke apa, imam-imam, bukan. Ini kata sarjana Israel. Prof. Eamon Garen daripada Hopkins University kata, kalau kita gabungkan semua universiti yang paling power dalam dunia sekarang ini, Ivy League, kita gabung MIT, kita gabung Cambridge, Oxford dalam satu tempat, apa yang kita akan dapat? Jawab Prof. Eamon Garen ini, kita akan dapat satu tempat yang bernama Baitul Hikmah. Cuma bezanya Baitul Hikmah ini lagi ulung dan berprestij daripada semua Ivy League ni yang kita gabungkan letak satu tempat.
Kita anggap sekarang ini pusat kajian angkasa yang paling maju, yang paling moden adalah NASA lah kot. Tapi 1000 tahun lepas kita ada Morocco Observatory, pusat kajian angkasa yang paling maju di dunia pada ketika itu, yang antara lain kita ada macam Nasiruddin Al-Tusi, yang teori dan kajian angkasanya seperti Tusi Couple diambil oleh Copernicus, yang kemudian daripada ilmu warisan tradisi orang Islam yang Mat Saleh ni dok ambil, diorang gunakan dan akhirnya kemudian melahirkan revolusi saintifik. Orang Eropah waktu diorang berada dalam zaman gelap, diorang menghantar best student diorang pergi ke mana? Pergi ke dunia Islam untuk belajar. Beza sungguh dengan sekarang kan, terbalik. Bahasa Arab adalah bahasa ilmu yang paling tinggi dan diorang, orang Eropah ni, diorang terpaksa untuk terjemahkan beberapa buku-buku ilmu yang diorang perlukan, macam Qanun fi Tib oleh Ibn Sina, buku Canon, buku perubatan yang paling penting dalam dunia ketika itu yang digunakan dalam silibus perubatan selama beratus-ratus tahun. Diorang kena terjemahkan buku-buku Arab kepada bahasa Latin. Malah sebenarnya kan sistem college, sistem university tu sendiri sebenarnya datang daripada tamadun Islam. Ya betul, baca pasal Nizamiyah College yang diasaskan oleh Nizamil Mulk, sistem college yang pertama dalam dunia yang orang barat ambil dan diorang aplikasikan kepada Oxford, Harvard, Cambridge. Oh by the way, universiti yang terawal dunia siapa yang buat? Orang Islam yang buat. Budaya waktu graduasi universiti yang korang Mat Saleh duk amal, korang perasan tak yang korang pakai jubah sebenarnya? Korang bukan budaya yang pakai jubah je tak. Lagi satu korang pakai macam topi kan, dia macam ada flat, macam mortar flat tu kan. Apa benda tu sebenarnya? Sebenarnya korang pun ambil daripada budaya orang Islam. Korang nak letak Quran kat atas tu, itulah asalnya. Walaupun setinggi mana korang belajar, yang paling tinggi adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Korang perasan tak benda-benda tu? Malah sebenarnya kan, cakap pasal bangsa Mat Yahud ni, kau nak tahu tak sebenarnya bangsa Mat Yahud ini diselamatkan oleh orang Islam dalam sejarah. Kalau tak ada orang Islam, mungkin bangsa itu telah pun pupus sepenuhnya. Waktu diorang ditindas dengan sangat-sangat hebat oleh bangsa Eropah, diorang berlindung di negara-negara Islam, di dunia Islam, dan diorang berada di bawah perlindungan dunia Islam sebagai ahlu zimmah. Sejarawan mengatakan bahawa orang-orang Mat Yahud ini, mereka hidup makmur di bawah pemerintahan Islam dibandingkan dengan pemerintahan Kristian Eropah. Bukan tu je, golongan Mat Yahud ni bila mereka berada di bawah pemerintahan Islam, diorang banyak ambil ilmu, budaya dan tradisi Islam. Diorang banyak belajar daripada ulama-ulama Islam. Antara keluaran dalam dunia, dalam sejarah peradaban Yahudi, tersebut pula, ulama Yahudi yang paling terkenal, paling berpengaruh. Dan kalau kita dalam Islam, kita ada gelaran Syekhul Islam kan. Dalam Yahudi tu, kalau ada Syekhul Islam versi Yahudi, maka ia adalah diberikan kepada seorang yang dipanggil Maimonides, Musa bin Maimun. Maimonides ataupun Musa bin Maimun ni, dia banyak buat tajdid ataupun pembaharuan kepada agama Yahudi, dan dia sebenarnya sangat-sangat dipengaruhi, malah dia belajar daripada ulama-ulama Islam sebab dia sendiri tinggal di Morocco. Iya, ulama Yahudi yang paling power, paling berprestij, paling berpengaruh dalam sejarah, rupa-rupanya hidup dalam Darul Islam. Tak kena buang, tak kena bunuh ke apa ke, malah dia berkhidmat lagi dengan Sultan. Jadi jap, kalau orang Islam memang betul-betul power dalam sains 1000 tahun yang lepas,
apa jadi pada tahun 1901? Kenapa pada ketika anugerah Nobel itu diasaskan sampai sekarang hanya 4 orang yang menang? Apa jadi? Tak lain tak bukan, dan ini ya, kita orang Islam mengaku dan kita malu, malah kita segan bahawa orang dunia Islam mengalami kemunduran dan kejatuhan, tak seperti pada ketika apa yang dipanggil sebagai zaman keemasan Islam. Dan banyaklah sebab yang menjadi perbincangan kenapa dunia Islam yang dulunya sangat-sangat hebat, power, kaya, berjaya, bijak, yang paling menekankan ilmu, mereka adalah pemenang Nobel Prize yang eksklusif. Kalau Nobel Prize itu ada 1000 tahun yang lepas, macam mana kita boleh jatuh mundur? Banyaklah sebabnya, taklah nak kita bentangkan semuanya. Penjajahan itu satulah, dan satu lagi mungkin yang paling besarnya juga adalah Mongol invasion, penjajahan Mongol yang telah ransack, memusnahkan sepenuhnya kota Baghdad, yang telah memusnahkan Baitul Hikmah. Itu antara yang utama dan terbesarlah. Tapi apa-apa pun, apa yang korang tak boleh nak cakap adalah agama Islam adalah punca kemunduran. Sebab korang campur diagram macam ni, betul kata inilah punca orang Islam mundur. Sebabnya adalah agama Islam. No, sejarah membuktikan sebaliknya. Orang Islam adalah guru tapi kemudian menjadi anak murid. Jadi kita sekarang kena buat projek untuk mengembalikan umat Islam kepada kegemilangan macam zaman dulu, supaya kita boleh menang anugerah Nobel, kan? Itu yang kita kena buat dalam sains. Takut, sebab anugerah Nobel sebenarnya bukanlah satu indikator yang baik untuk kita kira kemajuan dalam bidang sains. Dia problem. Anugerah Nobel ni dia problem. Dan bukan saya yang cakap lah. Memang loser habis lah kalau udah letak menang apa-apa anugerah Nobel, kan? Orang Malaysia ni tiba nak mempertikaikan. Tak, bukan saya yang cakap. Malah pemenang anugerah Nobel sendiri, community scientist macam Roger Penrose, Martin Rees, mereka juga mula untuk membantah, mula untuk mempertikaikan anugerah Nobel ini kerana secara saintifiknya pun dia bermasalah. Hampir setiap tahun sebenarnya ada kontroversi berkenaan pemberian anugerah Nobel ni, sebab dia nak bagi maksimum 3 orang. Jadi ada banyak nama yang sebenarnya dipertikaikan. Kenapa dia ni yang dapat? Kenapa bukan orang lain yang sama-sama banyak menyumbang kepada ilmu, kepada topik tersebut? Kenapa bukan dia yang dapat? Tapi itu bukan punca utama kenapa Nobel Prize ni bermasalah. Punca fundamentalnya ialah dia menyebabkan masyarakat umum kita ini salah anggap sains tu apa. Anugerah Nobel dia buat sains ni macam satu ilmu yang romantik, yang macam kita ada hero yang menjumpai teori tersebut dan tak pernah ada orang jumpa sebelumnya, dan dia sajalah hero yang perlu diberikan anugerah. Maka ilmu sains ni dia macam ada seorang dua orang yang sangat-sangat genius, yang diorang terfikir benda yang orang lain tak pernah terfikir, dan kita kena bagi anugerah kepada diorang. Macam romantik, tapi sebenarnya sains tak langsung macam tu. Untuk setiap satu teori ataupun penemuan dalam bidang sains, sebenarnya dia bukan seorang, dua orang pun tak, 3 orang pun tak. Dia melibatkan bilangan, dia melibatkan usaha intelek oleh ramai orang, beratus-ratus malah beribu-ribu mungkin. Dalam satu kajian yang berlaku baru-baru ini, iaitu penemuan yang sangat-sangat besar dalam dunia fizik, kita temui gelombang graviti yang telah pun diramalkan oleh Einstein kurang seabad yang lepas, dan pengkaji yang terlibat dalam kajian tersebut capai 1000 orang, termasuklah pengkaji daripada saintis daripada Malaysia sendiri. Tapi yang dia bagi anugerah tersebut hanyalah kepada 3 orang. Maksimum 3 orang, sebab memang Nobel Prize macam tu. Sedangkan ilmu sains ini dia melibatkan kerjasama
kumpulan-kumpulan yang sangat banyak dan sangat besar. Anugerah Nobel ini misrepresent sains. Dan satu lagi aspek terakhir pasal isu Nobel Prize inilah, dia lahir daripada budaya dan tradisi Eropah, iaitu diorang macam sombong lah, diorang anggap bahawa orang yang menemui teori, maka dia letakkan nama dia pada teori tersebut, Newton's Law lah, apalah. Macam dia yang memiliki, dia yang penemu, satu-satunya penemu ulung teori tersebut. Padahal sebenarnya tak langsung macam tu. Kita ada satu law yang dipanggil Stigler's Law of Eponym yang kata bahawa sebenarnya semua nama yang kita sangkut pada penemuan ke teori ke hukum sains ke apa, semua itu adalah salah. Itu dahlah satu. Dan budaya-budaya selain daripada budaya Eropah, sebenarnya kita orang Melayu, orang Asia, orang Nusantara, orang Islam, malah yang lebih besar lagi orang Asia lah, orang Asia, sebenarnya kita rendah diri. Kita tak anggap bahawa ilmu yang kita jumpa itu adalah hak milik kita. Kita nak bagi hadiah ke apa ke sebagai penemu ilmu tersebut, kita anggap bahawa ilmu itu adalah sebenarnya milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sentiasa ascribe, kita sentiasa bagi merit, kita sentiasa bagi kredit kepada orang-orang terdahulu. Sebenarnya orang Eropah dia tak, dia nak menghak milik mutlakkan ilmu tu, dan diorang berebut-rebut, bergaduh-gaduh nak letakkan nama diorang pada ilmu yang hakikatnya sebenarnya diorang bukan penemu terawal dan diorang bukanlah pemilik ilmu tersebut. Boleh tengok video saya sebelum ini. Jadi itulah sedikit sebanyak perbincangan pasal diagram ini. Jadi kalau korang nak tunjuk, nak guna diagram ini nak racist, maka korang salah. Pergi ambil buku sejarah tu baca. Tapi pada masa yang sama, kita orang Islam bila kita nampak diagram, jangan kita terus macam menggelitik, kita trigger sangat. Ada kebenarannya jugalah, ada kebenarannya juga, walaupun dia ialah maksudnya penipuan, dia tidak dipanjangkan. Tapi kita ambil ini sebagai satu cabaran bagi generasi kita untuk kita kembalikan kegemilangan seperti mana zaman dulu kala. Yang paling penting sekali yang kita kena ada adalah kita kena kembali dahaga, kita kena kembali kehausan dan kelaparan. Apa benda? Teh boba, Zeus kopi tak? Kita kena lapar dan dahagakan ilmu seperti mana orang-orang terdahulu. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum.